Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bermula sunatnya itu amat banyak. Bermula sunatnya sunat mandi. Setengah daripadanya maksud sunat mandi ni bukan mandi sunat, dia tak sama. Sunat mandi perkara yang sunat dikerjakan ketika mandi ataupun sebelum mandi. Kalau kata mandi sunat ni mandi sunat jemaah, mandi sunat raya, lepas tu setengah daripadanya menghadap kiblat. Bawah tu dah ada syabrah. Kalau setengah daripadanya telah kami sebutkan dia dalam kitab wisah ini, syabrah lah. Padahal dan setengah daripadanya menggosok-gosok bagai yang sampai tangan pada badan, gosok ke tubuh. Dah hendaklah diamat-amati ke segala lipatan perut yang berlipat ke perut bucik tu, gosok ke da'i molek, aku tak sampai air. Dan lipatan telinga, tempat berlipat di telinga. Dah pusat, dah ketiak, baca ketiak, bukan ketik tu, ketiak. Dan ekor mata, hujung mata, dan tempatnya pecah-pecah, dan di bawah kuku, dan menyelati ke segala bulu dan anak jari. Setengah daripadanya sunat lagi ditiga-tigakan membasuh sekalian badan, macam wuduk juga sebalik buat wuduk. Setengah daripadanya meninggalkan berkata-kata dengan tidak berhajat, dengan tidak hajat, dan meninggalkan menyapu dengan tidak uzur. Setengah daripadanya sunat baca dua syahadah mengiringi nyonya mandi, orang wuduk lah. Setengah daripadanya lain pada tersebut ini suku ni. Dan harus membuka aurah bagi kerana mandi di dalam khulwah. Boleh nak mandi telanjang tempat yang kita katuk habis lah, ataupun dihadapi orang yang harus memandangnya kepada aurah, seperti isteri. Kita dengan bini kita nak pakat-pakat telanjang mandi, tak ada apa. Harus lama sudah tu lah. Apa tak ada semayasa. Harus. Dan sahaya perempuan dan menutupnya afdal. Boleh kita katuk lah comelnya. Dan haram membuka aurah jika di sana tu orang yang haram memandang kepadanya. Kalau orang yang haram tengok, haram buka aurah. Dan menyebut oleh setengah mereka itu fuqaha bahwasanya haram membuka aurah dihadapi orang yang haram atasnya memandang. Dan jika dipejamkan matanya sekalipun, walau dia pun pejam sekalipun, haram betul lah. Dan tidak memadai katanya bagi mereka itu pejamkan segala mata kamu. Pejamlah matamu tu guna telanjang, tak ada kak, haram betul lah. Walau dia mau pejam pun haram betul lah. Naik ke atas dan mengucap bismillahirrahmanirrahim sunat, disertakan dengan awal niatnya. Mula-mula dengan niat kita mandi tu dah, kita basuh anggota kita tu bismillah. Kemudian disebutkan lafaz niat. Lafaz niat tu nawaitul ghusl wajibah, nawaitu raf'al hadasil akbari ka, sunat tu berlafaz dengan niat. Dalil bismillah bawah. Ana bagai yang sabit daripada Siti Aisyah katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyan. Adalah baginda Rasulullah menyebut nama Allah setiap ketika, sebut semua bismillah lah. Maka berkata seorang di sana bismillah, dan harus ditambah ar-Rahmanir Rahim. Boleh?
Bismillah saja apa boleh dah. Tambah tu comel ni. Dan tidak dikosak dengan dia akan Quran. Kalau kita kosak bismillah Quran tak boleh pasal kita berjunuk lagi masa tu. Kosak zikir. Jangan kosak Quran. Intaha Mu'tamad Muhammad Zuhaili. Dan membasuh dua tapak tangan sunat bila nak mandi. Dan dihilangkan yang lewati pada tubuh. Dan bahawa kecing oleh yang keluar mandi. Nyok. Kecing tu bila dulu daripada mandi. Kalau orang tu air mandi tu nak malak kecing dulu. Dia habislah batal. Sejak malak kecing dulu dah sunat. Supaya keluar bagai yang tinggal pada dalam. Maka satu yakni membasuh dua tangan 3 kali basuh sebelum dipermasukkan kedua ke dalam bijano. Kalau kita nak buat air, basuh tangan dulu. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha kata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala min al-janabah bada'a fa ghasala yadayhi. Bahawa Nabi adalah ia apabila menghendaki mandi daripada janabah, beliau memulai maka membasuh. Membasuh tu kita silap. Ia kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Kedua tu ke bawah ni. Disebut dalam kitab Buriyah Tulak Syadawah. Cuma rajak ke tu Buriyah tak tahu muka berapa, kita ambil kitab Umdah, kita taklid. Juzuk pertama 300 ni. 300 ni. Dan demikian lagi sunat menghilang yang cemar-cemar dan najis dulu pada mandi. Sunat. Seperti mani, inguh tu hinguh kan. Mazi, wadi, air wadi yang keluar pada zakat. Dan tepatnya yang sunat itu jika ada najis itu bukan najis mughallazah ataupun ainiyah yang tidak hilang dengan sekali basuh. Itu najis hukmiyah. Ataupun najis ainiyah dan hilang dengan sekali basuh. Satu kata sunat. Maka jika ada najis mughallazah ataupun ainiyah yang tidak hilang dengan sekali basuh, lekat bergadik, kita mandi jiruh tak tubik lagi, kena basuh suku. Lepas dah tadi tu, maka syarat menghilangkan dia dulu daripada mandi. Tu kena buat dulu tu. Demikian lagi pada mughallazah tidak disertakan niatnya. Malaikat kali yang ketujuh, serta dengan taruh tanah ataupun sudah dahulunya tanah, air tanah lah. Maka tidak memadai disertakan niat pada basuh yang pertama atas bagai diiktimadkan Syekh Ramli. Mula-mula najis tak habis ni. Ilah bagi Ibnu Qasim kekira katanya memadai. Kerana bahawa tiap-tiap kali basuh itu masuk ia di dalam mengangkatkan hadas tu. Maka dibilangkan dia serta niat dengan awal basuh. Dan yang ketujuh sendiri tidak terangkat. Kerana jika tidak ada basuh dulunya 6 kali. Hak tu dalam kapal tu dalam Buriyah Syadawah dia sebut. Dan antara sunat lagi dia mengambil wuduk dulu daripada nyonya mandi. Belum kita nak mandi ambil air semaya. Dan niat dengan dia mandi junub. Niat wuduk tu. Wuduk yang kita ambil tu wuduk kerana mandi junub masuk itu. Air semaya kita ambil belum mandi tu niat air semaya ke apa? Air semaya kerana aku nak mandi wajib. Niat gitu. Seperti katanya, nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Saja aku mengambil wuduk bagi sunat mandi junub. Maksudnya, ambil semaya niat apa? Niat nak mandi junub. Sunat ada. Ining kita dah. Nak ya tak dulu ining, tulis saya tu silap. Jika sunni janabah daripada hadas kecil. Dan jika tidak, dengan maknanya tak sunni daripada hadas kecil. Dia tu berhadas kecil. Maka hendaklah diniat dengan dia akan hadas yang kecil. Kalau kita hadas kecil tu, kita niat wuduk hadas kecil lah.
Rasa dia sunat mandi tu. Yakni bawah. Mengambil wuduk seperti wuduk kerana salah. Makna semaya kita nak mandi ni, supaya wuduk kita nak semaya ni. Supaya habis-habis. Serta tasmiyah, bismillah. Dan madmadah, sunat belaka. Istinsyak, membasuh dua kaki. Ama ada didahulukan wuduk semuanya ataupun setengah ataupun ditakhirkan dia. Ataupun mengerjakan dia pada pertengahan mandi, waktu tengah-tengah duk mandi wuduk. Maka iaitu mahasil bagi sunat, boleh belaka. Wak mula ke tengah ke akhir. Tetapi yang afdalnya didahulukan dia, yang ni akan wuduk sebelum mandi. Amalat tu baik semaya dulu belum ada mandi, macam ni. Dan jika mentakhirkan membasuh dua kaki, hal lain kita buat belaka dah kaki tak basuh. Sehingga sudah mandi, sah ia pada satu kaum. Sah juga. Jadi kita buat dah wuduk cuma kaki tak basuh. Sudah mandi belaka baru basuh kaki. Pendapat satu kaum mengatakan sah. Dan sabit kedua-dua perkara ini di dalam Sahih Bukhari, dalam hadis sahih daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada riwayat Aisyah, tawadda'a wudu'ahu lis-salah summa afadal ma' alaihi. Maksud berwuduk ia Rasulullah sebagai wuduknya kerana semaya. Kemudian beliau menuangkan air di atasnya. Dan zahir ini hadis bahawa beliau mensempurnakan wuduk dengan membasuhkan dua kaki. Basuh siap kaki dia. Pada riwayat Maimunah pula, annahu tawadda'a summa afadal ma' alaihi summa tanahha faghasala rijlaihi. Bahawa Nabi berwuduk ia kemudian kita terpikir. Kemudian menuang ia akan air di atasnya. Kemudian beralih dan berpindah itulah. Kita panggil beralih dan berpindah ya. Maka membasuh dua kaki. Satu riwayat pula daripada juga pada Maimunah. Tawadda'a wudu'ahu lis-salah ghaira qadamai. Summa afada 'alaihi al-ma' summa nahha qadamai faghasalahuma. Berwuduk ia Rasulullah seperti wuduknya kerana salat, kerana semaya, selain daripada dua tapak kaki. Orang lain sudah belaka dua tapak kaki dia taruh. Kemudian beliau menuangkan air atasnya, dia basuh jiruhlah. Kemudian berpindah ia akan dua tapak kaki. Maka membasuh keduanya. Ini riwayat telah meriwayatkan oleh Bukhari belaka. Nah, dua tiga riwayat sana ada sabit saya Bukhari. Dan menggosok-gosok atas. Menggosok-gosokkan dengan tangi atas barang yang sampai kepadanya daripada jasad. Ya sampai air lah kepadanya, pada anggota tu, kepada jasad tubuh. Jadi daripada tu bayar pada barang lah. Dan muwalak, dah telah terdulu maknanya makna muwalak pada wuduk di sana. Tengok sekolah lah tu. Akan satu turun di bawah. Dan disunatkan menggosokkan tubuh badan dengan bahawa dilalukan kedua tangannya atas bahagian yang kuasa atasnya. Itu mana gosok kita lalu anggota tangan daripada badannya kerana ihtiyati. Dan juga disunatkan mualak antara membasuh segala anggota. Hak kita sunat mazhab Syafi'i supaya keluar daripada khilaf mereka mewajibkan dia seperti fuqaha Malikiyah wajib. Mualak ni wajib di sini dia, gosok wajib. Dan mendahulukan pihak yang kanan atau pihak yang kiri. Bila kita nak mandi buat kanan dulu bawa kiri. Dan tinggal lagi pada beberapa sunat mandi junub disebutkan dia dalam kitab yang panjang-panjang, kitab besar-besar. Fil Mabsutat, dalam kitab lebar-lebar pembahasan dia, kita buka tengoklah. Ini kitab sikit, kitab alus. Pasal pada menyatakan mandi sunat. Tadi sunat mandi, hak ni mandi sunat. Tak sama tu. Mandi sunat ni bila kita nak buat satu ibadat tu sunat kita mandi dulu.
Masalah nak pergi jemaah, sunat mandi. Nak pergi raya, gerhana matahari, sebagainya. Sunat kita mandi. Kalau tak berekal dengan mandi wajib lah. Kalau berekal, mandi wajib pula tu. Bermula mandi yang sunat itu amat banyak. Setengah daripadanya mandi Jumaat bagi orang yang berkandak hadirkan Jumaat. Faham di situ kalau orang tak segi Jumaat ataupun orang tidak dapat hadirkan Jumaat, tak sunat mandi. Orang duduk rumah, kita sepa raya. Raya ni mau nak pergi raya, kamu tak segi raya masjid kan sunat mandi mata. Tu raya. Tapi kalau hari Jumaat, untuk orang yang nak hadir ke Jumaat, sunat mandi. Jadi kalau orang tak pergi, tak kena mandi. Termana orang yang berkandak. Maka awal masuk waktunya pada fajar sodik, subuh no. Berkekalan ia hingga putus asa daripada perbuat Jumaat. Agak kata tak ada nak buat dah, lebih waktu. Dia afdalnya tak kalah hampir nak pergi tu masa dia. Kita tengok dalil sikit lah. Tak semua pun. Katakanlah adalah hari Jumaat tu hari berhimpun untuk beribadat dan bersolat, maka menyuruh oleh syariat dengan dimandikan hari Jumaat setelah dimuakkadkan. Muakkad kita mandi tu. Supaya adalah muslimun ketika tu nak tahu dulu. Ketika berhimpun itu di atas kelakuan yang baik pada membersihkan dan menyucikan. Maka meriwayatkan daripada Abi Sa'id Khudri, hadis Nabi-nya sabda, al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin was-siwaku wa yamassu minat-timi ma qadara alaih. Mandi hari Jumaat tu wajib atas tiap-tiap orang yang balik dan bersugi dan mensentuhkan minyak wangian bagi yang kuasa atasnya. Murad dengan wajib itu di sana atas tu sikit. Dan murad dengan muhtalim tu orang balik. Dan murad dengan wajib tu takkid disunatkannya. Bukan mana wajib tak mandi tu haram dak. Mana sebagai sunat muakkad mana wajib. Ulama tafsir tu kita nak kata sini Dan dengan dalil hadis riwayat Bukhari, hadisnya anak Umar Ibn Al-Khattabi hingga akhir Arab. Maksudnya bahawa Umar ketika ia bertemu hari Jumaat, tiba-tiba masuk seorang lelaki daripada muhajirin yang awal-awal daripada sahabat Nabi, maka memanggilnya oleh Umar. Yang mana saat ini? Umar kata dia bergurau apa dah? Mana baru mandi? Baru mari. Umar dia bekai. Orang mari lewat tanya lalu, mana lewat? Kata laki-laki, sungguhnya saya bersibuk, ada urusan sikit, maka tidak balik kepada ahli saya. Semaya saya dengan azan, maka tidak saya tambah bahawa saya berwuduk. Katanya, dan wuduk juga. Dan sungguhnya engkau tahu bahawa Rasulullah menyuruh dia dengan mandi. Jadi dia mari dia tak ada nak mandi, tak buatlah. Kalau sangat kelik mari tu pakai terus Jumaat lalu, tak ada nak mandi. Ini dalil katanya sunat mandi kalau wajib mesti suruh wajib mandi Jumaat. Dan menunjuk di atas sunat mandi juga hadis riwayat Muslim, Nabi kata man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a ila akhirih fa arad. Barang siapa berwuduk maka mengelak akan wuduknya, kemudian datang Jumaat maka menutup telinga dan perhati di sisi kandungan Jumaat tebah. Dan saja diampun baginya dosa antara Jumaat hingga kepada Jumaat hadap. Seminggu serta ditambah 3 hari, 10 hari. Itu di antara dalil sunat mandi Jumaat. Yang kedua, dan mandi 2 hari raya fitrah dan adha. Ini pun sunat juga. Sama ada berkanak hati ataupun tidak. Orang nak pergi ke orang tak segi ke sunat mandi. Dah masuk waktu dengan setengah malam. Dia tak sama dengan tadi. Ini setengah malam masuk waktu. Dah keluar waktunya dengan jatuh matahari, habis. Ngorek birah. Dah afdalnya kemudian daripada fajar. Dan di bawah dah. Yakni disunatkan mandi hari raya fitrah dan raya kurban bagi mereka yang menghendaki hadir solat Id.
dan bagi mereka yang tidak menghendaki. Orang nak pergi ke orang tak pergi sunat belaka. Kerana hari raya itu hari perhiasan, maka disunat mandi pagi. Yaumuz zinah, hari berjanguk dia panggil. Dalilnya hadis bawa Ibnu Umar tu nakal-nakal lah. Kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yagduwa ilal musalla. Adalah Ibnu Umar, kana Ibnu Umar mandi hari raya fitrah sebelum keluar kepada musalla, solat pak sembahyang. Dan dikiaskan dengan raya fitrah tu raya kurban, kiaslah. Dan dikuatkan amalan sahabat ini dengan dikiaskan mandi 2 hari raya ini. Di atas mandi sunat Jumaat. Oleh kerana makna pada keduanya itu satu jua. Hikmat dia satu je. Jumaat dengan raya ni iaitulah membersihkan itimat manusia. Abang tempat beripung, raya lagi ramai. Jumaat tu kurang sikit. Hadis pula nya. Dah 2-3 hadis lagi tu. Daripada Fakih bin Sa'ad. Katanya anna Rasulullah ila akhirih. Ada tu baca sendiri ya. Bahawa Rasulullah mandi hari raya fitrah, hari raya kurban dan hari Arafah. Adalah Fakih menyuruh ahlinya dengan mandi pada ining-ining hari. Sebab Rasulullah mandi. Fi riwayatin, satu riwayat lagi macam ni jugalah, anna Rasulullah kana yagtasilu yaumal jumu'ah. Tambah lagi hari Jumaat. Lepas tu yaumul Arafah, yaumul fitri, yaumul nahri. Tambah hari Jumaat asar tu. Naik atas lah, bawah tu. Tengok kita baca start semua, kata aku tak ada nampak ni. Tebal sangat. Dan mandi bagi semaya minta hujan. Istisqa. Bila kemarau ni, kita nak semaya istisqa sunat kita mandi. Masuk itu. Dan maka masuk waktunya bagi yang berkandak semaya seorang diri dengan berkandak semaya. Kalau nak semaya seorang, bila berasa nak semaya, mandi, waktu dia masuklah. Dan bagi yang berkandak berjemaah, orang hendak jemaah, waktu mandi dengan berhimpun manusia bagi semaya. Bila pakat berhimpun, lagi mandi. Sebelum nak tubik berhimpun. Dan keluar waktunya dengan keluar pada semaya. Atau habis waktu dia. Apa tu? Bila ambil lah. Dan mandi bagi gerhana matahari dan bulan, sunat mandi kan. Bila gerhana, sunat mandi. Maka masuk waktu dengan permulaan berubah. Berubah tu bila gerhana nampak berubah ke halus kan, boleh mandi ya. Dan keluar waktu dengan cuaca yang sempurna, cuaca nampak cerah lah, bukan cerca tak cuaca. Cuaca cerah sempurna. Habis apa ni, waktu dia tak ada lah. Bawah tu dalil demikian itu ialah dikiaskan di atas mandi sunat Jumaat. Awal dengan hadis ngerti tak ada jumpa tu kias. Kerana bahawasa pada maknanya bahawasanya mandi gerhana ni, mandi gerhana bulan matahari pada makna mandi sunat Jumaat. Daripada sekira dimasyarakat berjemaah pada sebab dua-dua tu jemaah belaka. Hikmat sama lah. Dan beripung manusia pada lah. Gerhana pun beripung, semaya hak sunat Jumaat pun beripung juga. Hari Jumaat lah. Yang kedua, hukum mandi kemudian daripada sudah memandi mayat, tak baca di bawah tu. Dan mandi kerana memandi mayat. Bila kita sebagai takmir khatib, kita mandi jenazah, kita sendiri pun sunat mandi lepas pada takmir, lepas pada mayat. Bawah tu hukum mandi kemudian pada sudah memandikan mayat itu, berkata ulama kita Syafi'iyah bahawa bahkan jumhur selain pada ulama Hanafilah sunatkan.
Jumhur. Bukan Syafi'i sekarang tak. Jumhur. Hanafi kata tak. Dalilnya kerana sabda Nabi, man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu bukan hamlahu tu. Wa man hamalahu falyatawadda. Pada siapa memandikan mayat maka hendak ia mandi. Pada siapa menanggungkan mayat maka hendak ia berwuduk. Turun dua baris. Dan ini hadis ditanggungkan di atas sunnah. Tapi kalau tengok sepitah lalu tu lamul amri tu mana wajib ada. Bukan mana wajib mana sunnah. Dalil kata sunnah ni hadis lain pula lah. Kerana hadis Ibn Abbas, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu inna mayyitakum yamutu tahiran wa laysa binajisin. Fa hasbukum an taghsilu aydikum. Tidak di atas kamu pada memandi mayat itu mandi. Kalau kita mandi mayat pun kita tak kena mandi. Apabila kamu mandikannya, kerana sungguhnya mayat itu mati, ya bersih, tidak ia najis. Maka madai kamu bahawa kamu basuhkan tangan-tangan kamu. Tangan tak apa. Sebagai dalil kata mandi itu sunnah. Satu hadis lagi nya, hadis Ibnu Umar. Kunna nughassilul mayyita fa minna man yaghtasilu wa minna man la yaghtasilu. Adalah kami memandikan mayat, maka di antara kami mereka yang mandi dan mereka yang tidak mandi. Awak ni mandi ke tak mandi tak mandi. Fuah mandi mayat. Itu menunjuk kata sunnah. Ya kerana dan mandi kafir apabila masuk Islam, sunat mandi kata. Jika tidak berjunuk ia dalam kufur. Jadi kalau berjunuk wajib mandi situ. Masuk kufur dia. Ataupun tidak haid dan tidak nifah dan tidak wiladah. Dan jika ada ia jadi berjunuk masuk kufur dia, maka wajib mandinya. Kamu daripada Islam. Pada kaumnya asah. Wajib mandi. Awak dia berjunuk dulu. Ialah pendapat yang asah ni yang muktamad. Dah kata ke gugur ia pula Islam. Tak ada kena parah. Habis licin belaka bila masuk Islam. Tak ada kena mandi, tak ada kena parah. Tapi hari ini dhaif tu, maka kaum ini dhaif. Pendapat kata gugur ni dhaif. Yang ketujuh, Allahu Akbar. Dan mandi orang yang senyuman daripada gila dan pitam. Orang yang hak sembuh daripada gila dan pitam, sunat mandi. Jika tidak berjunuk lah. Dan jika ada ia berjunuk, maka wajib mandinya. Supaya tadi. Dalil masalah imak dan pitam. Ada Aisyah radhiyallahu anha sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam igtasala minal igma'. Kalau sabit bahawa Rasulullah tu mandi dari kana pitam. Ada tu muttafaq alaih. Sunat mandi ihram. Dan mandi tak kala berkana ihram haji ataupun umrah ataupun kedua ataupun ihram mutlak. Maka masuk waktunya tak kala berkana ihram. Maknanya belum nak ihram tu sunat mandi. Dan kerana waktu dan keluar waktu dengan mengerjakan ihram, bila ihram habislah. Dan tidak farak pada mandi ini antara yang balik dan lainnya. Dan laki-laki dan perempuan sama. Dan sahaya orang dan yang merdeka nak mandi. Dan yang gila dan yang berakal, dan yang suci dan yang haid dan nifas. Jadilah. Maka jika tak dapat berkehendak ihram akan air, maka jika tak dapat yang berkehendak ihram itu akan air. Nak gitulah. Orang yang nak ihram itu tak ada air, talai putus. Maka jika tidak dapat yang berkehendak ihram itu akan air, dia nak ihram air tak ada. Tayamum ia tayamum, dan diniatkan tayamum ganti daripada mandi sunat ihram. Nak mandi tak boleh.
Tayammum ganti mandi. Asalnya mandilah. Asal mandi. Bila kita naik air sunat kita mandi. Kalau air tak ada, tayammum ganti. Habis kata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata. Dan mandi kerana masuk Mekah sunat kan. Bagi orang yang ihram dan bagi yang halal. Boleh belaka. Maka sunat mandi pada telaka Zituan nama tempat. Dalilnya bawah tu hadis Ibnu Umar. Annahu kana la yakdamu Makkah, maksudnya ila akhirih. Bahwasanya tidak datang ia ke Mekah kecuali ia bermalam di Zituan. Kalau dia masuk Mekah memang dia duduk situlah. Malam tidur situ. Sehingga berpagi dan mandi ia kemudian masuk ke Mekah siang hari. Dia tak masuk malam, masuk pagi. Dan disebutkan daripada Nabi bahawa beliau melakukan. Ke-10 mandi kerana hendak wukuf di Arafah. Sunat mandi juga ni. Kita ada rumah tak dah orang nak wukuf. Dan masuk waktunya dengan naik fajar. Dan afdalnya kemudian pada gelincir matahari. Tengah hari lah. Dan mandi ia pada Namirah nama tempat. Dalil dia anna aliyan kana yagtasilu yaumal idaini wa yaumal jumu'ah wa yaumal arafah wa iza arada an yuhrima. Bahawa Sayyidina Ali ni mandi ia 2 hari raya dan hari Jumaat dan hari Arafah. Dia buat belaka Sayyidina Ali. Dan apabila menghendaki ihram ia mandi juga bila nak ihram. Itu dia antara hadis. Satu hadis lagi nya hadis Abdullah bin Umar. Anna Abdullah ibn Umar kana yagtasilu li ihrami qabla an yuhrima wa lidukhulihi Makkah wa wukufihi ashiyat Arafah. Bahwa Ibnu Umar adalah beliau mandi kerana ihramnya sebelum dari ihram dan kerana masuk Mekah dan kerana berwukuf waktu Isya hari Arafah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mandi kerana manyak. Manyak mana? Dan mandi kerana mabit pada Muzdalifah. Manyak lepas dah tadi. Mandi kerana mabit di Muzdalifah, kerana bermalam di Muzdalifah. Itu sunat mandi kata. Banyak lagi bawah tu. Mengikut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili bawah berkata, ada pemandi kerana mabit di Muzdalifah dan melontar jumrah di Mina dan tawaf ziarah dan tawaf wada', maka kerana bahawasanya ibadat-ibadat haji. Ibadat-ibadat haji yang mana berkumpul manusia bagi sunat mandi. Maka berpeluh mereka itu. Bila berpeluh maka membawa kepada menyakiti setengah ke setengah. Oleh itu disunatkan mandi kerana mandi belakang. Nak mandi semua ada kira. Kerana menolak bau yang keji dan kerana membersih sunat mandi. Kedua belah dan mandi kerana melontar jumrah yang 3 bawah sebut dasar ni. Pada hari tasyrik yang 3 hari. Maka mandi ia bagi melontar tiap-tiap hari sunat mandi. Dan tak sunat mandi bagi melontar jumrah Aqabah pada hari nahar, hari raya. Kerana hampir masa mandi pada mandi Muzdalifah. Sebab dekat dah waktu. Habis. Kembali kita dan kepada bab lain. Mata itu babut tayammum. Ini bab pada menyatakan hukum tayammum. Apa makna tayammum? Kita tengok takrif sikit. Tayammum dalam bahasa Arab memberi arti al-qasdu dalam bahasa Arab. Artinya menuju, qasad. Pada istilah ialah mempersampaikan tanah kepada muka dan 2 tangan dengan syarat-syarat yang tertentu.
isalut turabi ilal wajhi, usapa tanah ke muka dan dua tangan. Ada syarat dia lah. Dan difardukan dia akan tayamum pada tahunnya ke-4 Hijrah ataupun tahunnya ke-6 atas khilaf ulama, pendapat para fuqaha. Khilaf pendapat para fuqaha. Tayamum itu ialah salah satu pada khususiat umat Nabi Muhammad. Umat dulu tak ada. Angkati tayamum tak ada. Dan menunjuk atas demikian oleh hadis Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan bombing itu bagi aku masjid dan yang menyucikan. Pak, kita nak tahuran tu. Bila kata yang menyuci, maknanya boleh kita mengangkat tayamum tanah atau buat. Maka yang mana seorang laki-laki daripada umatku yang mendapatkan dia salah di muka bumi ni, maka hendak ia bersalah. Mayalah mana pun ikut. Dalil disyaratkan tayamum. Tengok dalil dia. Di antara dalilnya satu ayat Quran, firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda, hingga akhir ayat. Siapa dia? Ghafura. Dan jika kamu sakit ataupun sedang dalam musafir, ataupun salah seorang antara kamu datang dari tempat buang air, ataupun kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi ataupun berwuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Tayamum, debu yang suci itu tanah, iaitu sapuhkanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah adalah amat pemaaf lagi amat pengampun. Dalil yang kedua, hadis Abi Umamah katanya bahawa Rasulullah bersabda. Hadis tadi juga dah. Cuma dia tambah. Lepas pada kata ainama adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahur. Dia tambah sikit dah tadi. Dijadikan bombing semua itu untuk aku dan umatku akan masjid dan perkara yang menyucikan. Maka di mana sahaja mendapatkan seorang laki-laki pada umatku oleh semaya, oleh salah, maka di sisinya masjid. Situlah tempat semaya, tempat sujud dan tahurnya. Boleh kita tayamum. Yang ketiga, ijmu' para ulama muslimin dalil atas disyaratkan tayamum. Semua kata boleh ganti daripada wuduk dan mandi pada kelakuan tertentu. Syarat-syarat tayamum, bermula syarat tayamum itu 6 perkara. Pertama, tahqiq uzur dengan sebab safar ataupun sakit. Syarat pertama ni cerak kata uzur sengerti. Uzur tu ada kala dengan sebab kita musafir, ada kala dengan sebab kita sakit. Baru boleh tayamum. Dan keduanya, masuk waktu semaya dengan yakin. Kalau belum waktu nak tayamum tak boleh. Nanti waktu masuk waktu kita tayamum. Dan tidak sah tayamum orang yang syak padanya, yakni pada masuk waktu. Masuk ke tak masuk waktu, jangan tayamum. Dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun, pada hakikat wakil sudah masuk dah tapi kita tak yakin, tak boleh. Dia kena yakin kita masuk. Bawah tu atas sedikit kita dekat-dekat sikit. Ketiga, bawah tu Isyak Akrah tu, hak ta'liq tepi Hawashi dia, muka surat 21. Kita berbosnya citakan lama. Ketiganya, mencari air. Bila air tak ada kena cari. Bukan kata bahawa tak ada pak tayamum lalu, cari dulu sekeliling, pada tempat duduk dan tempat dan pada taulan sahabat-sahabat kita. Maka jika tak dapat, hendaklah mencari pada pihak kelilingnya dengan dilihat keliling kita. Maka jika diwahamkan ada air, berasa-berasa pak ada di situ, hendaklah dipergi kepada tempat yang diwahamkan itu. Kena pergi.
Kalau masa situ gelap, apa burung nak turun acak, ada apa? Gi? Tak gi tak boleh. Sekira-kira kau dah sampai anak panah, maka jauh sangat. Hadul Gausi. Mana kalau kita manah ni anak panah jauh jauh tu. 200 meter, 100 meter kira lagi sendirilah. Tak jauh sangat ni. Anak panah pun kada jauh sampai ke sekilo. Tak sampai peluru jauh lagi. Iaitu jika hasil sewaktu sampai suara teriak kepada taulan, suara minta tolonglah, serta mereka itu di dalam hinga bangar. Dalam hal keadaan hinga tu, kalau orang minta tolong tu dengar suara tu. Maka jika tidak, hendaklah tayamum. Maka satu turun ke bawah. Yakni jika yakin orang musafir ataupun orang bermukim akan ketiadaan air di kelilingnya. Bila yakin kata air tak ada sekeliling kita, nescaya bertayamum ia dengan tidak mencarikan air. Tayamumlah, tak nak carilah. Dan jika bertawahum akan ada air, berasa-berasa pun ada, nescaya mencarikannya air pada kenderaan dan rifqah tu kawegu lah, yang musafir sekali. Dan tilik di keliling kelalainya, keliling kita dah. Jika ia berada di tempat yang sama pada bumi, maka jika ia berhajat kepada taraduk makna pergi datang, kena pergi mari, nasihat bertaraduk ia pada jihad yang empat. Jihad empat ni makna depan belakang kiri kanan, kena pergi habis ni. Jihad yang empat. Qada nazarnya pada tempat yang sama tinggi, qada tiliknya. Jika selamat atas dirinya, kalau tak selamat tak usah kata carilah. Dah harta dah terputus daripada rifqah. Dengan qada haddul Gausi. Jauh mana haddul Gausi? Ini kira hak baru. Iaitu qada 400 hasta. Ataupun 180.8 mil. Mim tu meter. Mit dia panggil. Mim tu lah. Kalau kira hasta 400, kalau kira tarang mit, apa ni, kira panjang rayak dia ni 184 meter. Jauh juga tu. Atau haddul Gausi. Ni kira hak baru dah ni, kira hak muasarah. Maka jika tak dapat air, tayamum ia. Dan jika yakin ada air pada satu tempat, berasa apa ada situ, yakin, dan saya menuntukkannya akan air itu pada haddul kurbi. Haddul kurbi ni iaitu 4,000 lakah. Lakah. 4,000 lakah. Dan wajib membelikan air dengan harga misli. Dengan harga misli, jika kuasa di atasnya dengan nakak. Nakak tu duit mah dah perak lah, ataupun lain, serta tidak berhajat padanya. Dan tak wajib membeli dengan lebih pada harga demikian itu. Harga kalau mahal berdoa tak kena beli. Harga misli ni harga biasa orang jual seumpama. Kalau sikit sekali pun mahal, tapi tekas sikit tak. Akan tetapi disunatkan membeli air apabila lebih di atas harga misli. Padahal ia kuasa atas membelinya. Tak kuasa tak payah. Dan tidak wajib menuntut air pada haddul bu'di. Haddul bu'di jauh ni, jauh mana? Iaitu barang yang lebih daripada 9,000 lakah. Mana jauh sikit. Jadi 3 lah. Haddul Gausi. Ada selagi dia panggil haddul al-kurbi, haddul bu'di. 3 semua. Maka dhabit tu sebut situ dah. Dan keapaknya uzur memakai air. Air ada, cuma nak guna tak boleh. Tayamum. Bila kita nak guna tak boleh, tayamum. Lagu mana uzur memakai air? Taswir dia ada. Dengan bahawa takut daripada memakainya, makai air, takut atas hilang nafas. Bila nafas aku mati terus. Tu hilang nafas. Aku mati. Ataupun manfaat anggota. Mati anggota nak guna tak boleh. Takut nafas atau takut anggota manfaat. Di dalam kitab Mu'tamak fi Fiqh Syafi'i bagi Dr. Muhammad Zuhaidi, bawah,
membilangkan teruzu daripada memakai air ini termasuk asbabut tayammum. Dia bilang gitu. Di antara sebab tayammumnya uzu. Dan demikian itu dengan sebab kedatangan sakit ataupun luka ataupun takut sakit di sisi memakaikan air, ataupun bertambah sakit ke banyak, ataupun lama sembuh, lama siar, ataupun adalah air itu mesebabkan air yang keji, menjadikan air yang keji pada anggota yang zahir. Kalau kacau guna air jadi parut teruk, maka pada ini halat, ini kelakuan ini teruzu pada syarat memakaikan air dan wajib ia bertayammum. Dalilnya hadis yang panjang lebar, hadis Jabir, kharajna fi safarin ila akhir hadis Arab lah. Ambil terjemah dia sebagai cepatkan waktu. Telah keluar kami dalam satu perjalanan, maka mengenai seorang lelaki pada kami akan batu, maka dilupakan kepala, coh kepala. Kemudian ia bermimpi, mimpi keluar air mani. Lalu ia menanyakan sahabatnya, menanya tu soal tanya, adakah kamu mendapatkan bagi aku kemudahan, mana keharusan ataupun kita panggil ruksah, keharusan, kemudahan, ruksah pada tayammum? Aku ni boleh tayammum tak lagi? Dia tanya pak sahabat dia. Jawab dia kali ramai-ramai ni, kata mereka, tidak kami dapat bagi akau keharusan. Oh tak boleh, nak tayammum tak boleh ni. Dan akau kuasa atas air. Lalu tu maka mandi ia. Lepas pada mandi kemudian maka mati. Tu sebab dia dah. Mati tu Maka tetap kala kami datang di atas Rasulullah, bila kelik mari tanya Rasulullah, dia ceritakan hal tu dengan demikian. Ya Rasulullah, maka bersabda Nabi, membunuh mereka itu akan diam. Kenapa membunuh dia kan? Sebab suruh mandi tu. Bakal mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membunuhkan mereka. Salah satu rupa Nabi marah ni. Tidakkah kamu menanya? Kerana tak tanya dulu. Ketika kamu tidak mengetahui, tanyalah. Tak tahu nak tanya. Maka sungguhnya ubat kejahilan itu ialah menanya. Ubat nak hilang pada jahil kena tanya. Tanya dengan pandai. Mengaji dah. Sesungguhnya memadakannya bahawa bertayammum. Nabi kata tak kena mandi dah, tayammum bercukup lah. Ni lagi jawab kata tak boleh nak mandi, mati dia tu. Asbab dia. Dan membaruk di atas lukanya akan pucuk kain, kemudian disapuhkan atasnya dan membasuh ke sekalian tubuhnya. Dan seperti demikian juga termasuk dalam uzur memakaikan air itu sejuk yang bersangat teh. Kalau sejuk sangat tepat salji dah, boleh tayammum tu. Sekira tidak ada alat yang memanaskan air lah. Kalau alat ada sakhonah, tu tak boleh nak tayammum. Dalilnya kerana hadis riwayat Umar bin As yang panjang lebar, berkata, ya ihtalamtu fi lailatin baridatin. Ambil terjemah dia. Maksudnya hadis tu panjang tu. Bermimpi aku pada malamnya sejuk pada peperangan Zatus Salasil. Malam sejuk. Maka takut aku jika aku mandi bahawa aku binasa. Kalau aku mandi, apa jadi bahaya. Maka bertayammum aku. Maka bersolat aku dengan sahabatku akan solat subuh. Dia mimpi, tak ada mandi dah. Tayammum. Maka menyebut mereka akan hal demikian tu bagi Rasulullah. Lepas tu ya Rasulullah, kata Umar ni mimpi Rasulullah tak mandi, mai subuh apa kita? Maaf. Sabda Nabi, wahai Umar. Bukan saya nak Umar ni. Hanu Umara, hani Amrin. Tulis saya tak sama tu dah. Umar bin As. Engkau bersolat dengan sahabat engkau sedangkan engkau itu berjunub. Kerana mu semaya mu junub buat mana? Maka aku menceritakannya dengan sebab yang menegahkan aku pada mandi. Dia goyaklah Rasulullah sejuk nak mandi tak berani, kadu kaca-kaca bernasa. Pada tayammum tu goyak cerita dia. Dan berkata aku, saya mendengar Allah Ta'ala berfirman dengan makna, dan jangan kamu membunuhkan diri-diri kamu. Mana dia apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayat tu hamba dengar Rasulullah. Nabi suka.
Anda ni mana? Oh. Karena Allah Ta'ala itu amat kesia belah dengan kamu. Maka suka Rasulullah ada ataupun tak. Jadi benar kalau betul benda tu tak boleh. Nabi tak boleh menggunakan mani. Nabi tak suruh mani tak. Dan tidak berkata sewaktu pun. Senyap gitu ya. Dan masuk pada uzur itu mata di atas. Dan masuk pada uzur itu bagainya apabila ada air pada hampirnya. Air duduk dekat dia. Dan jika dikosakkan dia takut atas dirinya daripada binatang yang buah ataupun seteru. Air duduk tak jauh, tapi kalau dia pergi ambil air, dia gomong diri mak gak apuh ri tu. Kalau tak gomong diri mak pun bagi kita curi dia orang, seteru. Atau takut ia atas hartanya. Daripada pencuri ataupun penyamun atau bercerai daripada kawan. Kalau kita pergi ambil air tinggal demo sampai tengah jalan. Maka hendaklah ia tayamum pada segala yang tersebut ini. Tayamum belakalah. Tak payah cari air dah tu. Dan kelimanya berapa dulu ni tak? Berhajat ia akan air. Air ada tapi kita perlu nak buat minum, buat makan. Nak pergi ke binatang. Boleh juga kita tayamum. Kemudian daripada ditutup tikan dia. Kerana dahga binatang yang dihormati. Kita nak pergi ke binatang minum lah. Air dah. Jadi kalau kita buat air semaya, tak kita boleh minum lah. Kita taruh. Taruh apa kali kita nak semaya tayamum lah. Seperti kerana meminum dirinya ataupun binatangnya. Dan jika hajat tersebut itu pada masa lagi akan datang sekalipun. Hari ni tak ada masalah. Esok kita nak minum. Taruh. Masa lagi akan datang. Maka wajib ia tayamum serta ada air. Kedua tu ke bawah. Ataupun dikatakan binatang yang muhtaram. Yakni binatang yang dihormati pada syarak. Iaitu binatang yang diharamkan membunuhkan dia. Binatang hormati pada syarak ni binatang, setiap binatang yang haram kita bunuh. Seperti anjing yang tidak ukur, yang tidak akur, yang tidak bekang. Bahasa Arab tu. Al-kalbul akuru hani bekang. Hani bekang itu boleh kita bunuh. Hani yang tidak bekang, jangan bunuh, haram. Najis suku. Anjing tu ada dua. Kalau hak bekang boleh kita bunuh. Kalau hani hak jinak orang belah, jangan dia bunuh, haram. Anjing hormat yang tidak mudarat padanya. Dia tak ada bahaya gapo. Dia tidak manfaat atas pendapat muktamad. Bahkan dinakal dalam kitab Majmu' Nawawi pada tempat ittifaq atasnya. Ittifaq atas apa? Atas kata anjing yang tidak bekang ini tak boleh kita nak bunuh. Termasuk kata binatang yang dihormati pada syarak. Hal lain tak kena kira lah. Ini anjing. Dari sana. Maka keluar dengan kata muhtaram seperti murtad. Orang murtad bukan muhtaram untuk mampus situ. Tak ada ayat dia. Dan orang zina muhsan, bukan kat tu. Orang yang meninggalkan semaya, jangan beri air dia. Kalau air dia kita buat guna. Dan kafir harbi, dan anjing yang menggigit ataupun dikatakan kalbul akur. Anjing bekang kita panggil. Anjing bekang, anjing akur. Lalu berhenti dia. Itulah, bukan muhtaram tu. Maka jangan diberi minumkan mereka itu. Maka hendaklah mengambil wuduk dengan air itu. Lepas tu kita gunalah air. Yang keenam, hak akhir sekali, tanah yang suci. Bila kita nak tayamum, tanah. Bila payah kata tanah, hak lain tak boleh. Satu turun bawah. Ini syarat, ialah syarat sah tayamum di sisi jumhur fuqaha. Dan fardu di sisi fuqaha Malikiyah. Akan tetapi berkata fuqaha Hanabilah, capur sikit mazhab sikit-sikit, bahawa adalah tanah itu yang haruh dikala bertayamum seorang dengan tanah yang dirapah, ataupun tanah makbarah yang diulangi bongkar dan galinya, ataupun tanah masjid, maka tidak memadai, tak boleh. Dalam Hambali kalau ambil tanah kubur, tanah masjid, tanah rapah, tanah orang, tak boleh, tak sah.
Hak kita Syafi'i ni kalau tanah curi pun sah, haram suku. Supaya kita semaya kain sarung kita curi di demo jemur. Sah semaya, sah. Apa? Syarat semaya menutup aurat. Bukan syarat kena minta kain orang. Tahu? Apa tu boleh haram suku, sah suku. Atau mazhab kita. Jadi Hambali ni bila ambil tanah rapah ni pakai tak sah lalurah. Syarat dia tu kena tanah yang haruh. Dia halus sikit situ. Halus sikit. Kita pergi kepada atas. Lagi tidak mustakmal tanah. Jangan hak guna dah. Yang ada baginya debu. Ada debu tak boleh. Dan masuk pada tanah itu segala bagainya bagai tanah. Mana tanah ikut jenis tanah ke apa lah. Tanah merah, tanah biru, tanah hitam ikutlah. Jika tanah ubat sekalipun boleh. Seperti batu kawi. Lagu mana rupa batu tak tahu ni. Dia buat ubat. Apabila ditumbukkan dia. Jatuh, dia laik, pahu. Boleh tu. Tapi kalau tak tumbuk tak boleh lah. Dan yang dibakar daripadanya. Batu kita bakar lah. Selama tidak jadi habu lah. Kalau habu kita lekat apa dah tu. Dan tidak sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan tepung. Maksud tepung ni bukan tepung topek, tepung gandum. Tepung kita ni tepung belaka. Pecing bukan tu. Noh tepung gandum kisar, gandum jemuh, gandum berah gapo tu. Tepung. Dan kapur dak umpama bedak jalan belaka tu. Dan jika sikit bercampur sekalipun tak boleh. Dan pasir yang halus dan debu tubika. Debu tubika ni debu jenis pasir payah pecah. Tu dah. Fardu tayamum. Bermula fardu tayamum itu 5 perkara. Pertama niat. Niat ni dapat ibadat ada belaka. Yakni niat mengharuhkan semaya. Mengharuh dengan membolehkan semaya. Ataupun tawaf. Atau menyentuh mishah. Niat mengharuhkan sentuh Quran. Atau dan seumpama dan umpama seperti di niat nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah atau niat gitu. Bahasa niat tu kita tak baca dalam tu bawah tu dia hurai banyak mazhab. Kita tinggal situ saja. Aku tayammum kerana mengharuhkan fardus semaya ataupun nawaitu tayammuma listibahatis salah. Saja aku tayammum kerana mengharuhkan semaya. Maka pada niat yang pertama disemaya dengan dia fardu dan beberapa sunat niat hak mula-mula. Dan pada yang kedua niat yang kedua listibahatis salah. Disemaya dengan dia ke sunat juga tidak fardu. Sebab apa dia beza? Dia tak boleh apa fardu salah tu ya tu. Kena buat hati fardu salah tu tempat beza dia. Maka ketubah jemaah tu seperti hukum fardu ketubah jemaah. Masalah semaya jenazah seperti hukum semaya sunat. Dan dikiyahkan niat menyentuh mishah dan tawaf dengan mengharuhkan kedua. Aku tayamum perkara yang mengharuhkan tawaf. Aku tayamum perkara yang mengharuhkan sentuh mishah. Tak gitu. Itu rukun pertama. Rukun yang kedua memindahkan tanah kepada anggota. Daripada bawah kita pindah kepada anggota. Dan jika ditahankan tangannya akan debu yang dibawa oleh angin dan disapuhkan mukanya, memadai ia. Kita pergi duduk tepi tu, tepi lekak 20 lori tu, thala tangan gitu. Lekat sapuh muka. Kita tahan tangan kita. Debu tu dia bawa oleh angin, lekat di tangan, tayamum sah. Dan wajib disertakan niat tayamum yang tersebut pada permulaan memindahkan tanah mula-mula. Dan dikekalkan niatnya hingga sapuh satu suku daripada muka. Apakah sudah? Maka jika berhadah ia kemudian daripada memindah tanah. Lepas pindah tanah kita berhadah ketuk.
harus menyapu dengan dia dengan dibahrukan niat yang lain pula. Niat semula dulu daripada menyapu tu. Belum sapu tak boleh. Belum apa ni? Lepas tu tak boleh, sebelum pada tu boleh. Akan satu tu di bawah masalah mengekalkan niat. Hukum mengekalikan niat dalam bab tayamum dah. Ada perselisihan di antara para fuqaha. Sebagian ulama berkata wajib mengekalkan niat itu hingga menyapu satu suku pada muka. Atas pendapat yang sahih. Maka jika terputus niat sebelum menyapu sewaktu daripadanya, sebatal dia. Karena sapu muka itu ialah maksud. Tayamum satu sapu muka lah maksud dia. Katakan memadai dengan dihadirkan niat ketika memindah. Kata tu tak apa dah. Dah menyapu. Lepas tu sana tu kita nakkan ibarat kitab nihayah tu. Panjang sangat dah. Kita nakkan ibarat kitab nihayah. Syekh Ramli tu. Yajibu qarnuha ajniyat bin nakli al-hasil bin darbi ila al-wajhi idwa awla arkani ila akhirih. Dan yang ketiga dan yang keempatnya menyapu muka dan dua tanginya serta dua siku dengan dua kali pukul. Pukul pertama, pukul yang kedua, iaitu sekali menyapukan muka dan sekali menyapukan dua tanginya. Dua kali tu ya. Habis dulu. Dan tidak takyin pukul. Bahkan jika dihantarkan tangan di atas tanah yang halus debunya. Pukul ni mana kita tepuk. Tak mesti tepuk. Kalau kita letak saja pun tak apa dah. Yang penting bila kita akak tu debu ada. Masuk itu. Dan bergantung dengan tangannya dengan ketiadaan pukul. Nasa memadai. Akan satu lihat sana. Adapun kaifiat menyapu muka tu, maka padanya dua pendapat cara sapu muka. Pendapat pertama ialah yang betul, iaitu pendapat jumhur, bahkan mendakwai Imam Haramain bahawasanya tidak khilaf baginya. Ini tak ada khilaf ulama. Lagu mana cara dia? Iaitu bahawa disampaikan tanah kepada sekalian kulit yang zahir pada muka. Nampak di muka kita tu siapa belakang. Dan kepada barang yang zahir pada bulu-bulu, dengan janggut yang terhola sekalipun. Akan tetapi tak wajib disampaikan tanah kepada barang di bawah bulu kening. Ini dalam tak tentu tu. Dan misai tak kena siapa tak apa pasti. Dan bulu bawah bibir mulut kita panggil janggut sepak. Dia mau panggil apa lagi? Ni. Janggut sepak. Sepak tu ikeh sepak kepek. Aku tak kenal pula sepak tu apa. Kita panggil janggut sepak ni. Bulu bawah ni. Bukan janggut ni, bawah bibir mulut. Kita panggil janggut sepak. Bulu di bawah bibir mulut. Tu. Nah, tak mesti kena renyah bersapa. Tak mesti. Pendapat yang kedua, mereka berkata wajib disampaikan tanah kepada barang tersebut pada bulu kening. Nak tanya ni. Apa ni belakang ni, pendapat yang kedua. Mungkin jumhur ni. Dan misai dan sebagainya. Seperti mana wajib disampaikan air pada bak wuduk. Ni kena tanya belakang. Nampak menuluh juga. Dan ini dah mazhab yang dhaif yang berkata dengan dia oleh sebahagian pada ashab Syafi'i. Dan tidak disunat menyampaikan tanah kepada kulit yang di bawah bulu yang lebat. Kalau janggut lebat ke apa tak kena tenyih masuk dalam dah. Jadi disunatkannya pada bak wuduk sana. Dan wajib menyapu barang yang berhadap daripada hidungnya di atas bibir mulut. Adakah wajib dihilangkan barang di bawah kuku? Lah ke mana? Celah kuku ni kena buat tubik ke mana? Lebat wuduk kena buat. Daripada barang yang menegah sampai tanah kepadanya. Seperti barang pada bak wuduk ataupun tidak wajib. Jawab mengikut pendapat Ziyadi ni ulama Syafi'i Al-Yamani, beliau menjazamkan dengan wajib dihilangkan barang di bawah kuku. Kenapa betullah? Tu Ziyadi. Pendapat dia lah. Dan perbezaan antaranya dan antara tidak wajib sampai tanah pada tempat tumbuh bulu yang nipis itu. Jadi tempat tumbuh bulu nipis tak wajib siapa. Hasal ni kuku kena buat.
dengan bahawa kuku itu dituntutkan menghilangkan dia. Kuku ni syarat suruh gerak. Tak, dia suruh gerak kuku. Masalah bulu yang nipis. Itu tak boleh, tak apa. Pendapat dia lah. Dan murad dengan menyapuh mukanya itu ialah mensampaikan tanah kepada muka, walau dengan percok angin sekalipun. Dan bukan murad itu ditentukan hakikat sapuh yang ialah melalukan tangan atas muka. Tak mesti tangan. Terguna hak lain. Tak apa sapuh muka tu. Kerana demikian itu bukannya syarat. Adakah disyaratkan yakin sampai tanah kepada sekali juzuk muka? Syarat kena yakin ke tidak kena yakin sampai tanah ke muka? Jawabnya tentang ini masalah ada dua pendapat bagi ulama. Pertama, tak disyaratkan demikian. Tak mesti yakin. Bahkan memadai ghalib zon juga. Agak kata siapa dah weh? Boleh Seperti pada bab wuduk. Dan ini adalah mazhab jumhur fuqaha. Kedua, diharuskan tersimpan akan terlebih banyak pada muka. Dan ini ialah mazhab Imam Abu Hanifah. Untuk penjelasan ini bukanlah kitab tahzib bagi Imam Baghawi. At-tahzib fi fiqh Imam Syafi'i. Kitab 8 jilid ni. Tabak Darul Kutub Ilmiyah. Tabak baru tahqiq. Kita pergi pada ke satu. Tentang qada yang wajib disapuh pada kedua tangan itu ada 3 pendapat. Hak tangan ni lah bagi fuqaha. Pendapat pertama, hak yang wajib disapuh pada kedua tangan itu ialah hak yang wajib pada wuduk. Sama lepas semaya, iaitu bahawa disapuh keduanya hingga 2 siku. Dan dengan ini pendapat yang pertama berkata Imam Syafi'i pada kaum jadi. Dan berkata dengan dia oleh para sahabat. Siapa dia sahabat? Ibnu Umar dan Jabir. Dan di antara tabi'in ialah tabi'in kita nak lah. Sa'id Musayyab dan Sa'id bin Jubair, Hasan Basri, Ibnu Sirin dan fuqaha iaitu Al-Laisi, Sa'ad, Sufyanus Sauri, Abu Hanifah dan 2 sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu anak murid dia. Pendapat yang kedua, yang fardu itu ialah menyapuh tapak tangan ya. Itu ya, atas dak ni. Tapak tangan. Dan dengan dia berkata ahli zahir dan ahli hadis. Ini mazhab zahiri. Dan juga Imam Malik. Akan tetapi disunat sapuh hingga 2 siku. Maknanya tayamum mazhab Maliki ni mudah sekali. Bukan kata suruh tangan sini tak. Sapuh tapak tangan gitu ya. Dan mazhab zahiri. Ini bukan jumhur ni. Hak sunatnya sampai 2 siku dia kata. Dan dengan dia berkata Ibnu Mas'ud. Sahabat apa dah kata ni? Dan Ibnu Abbas daripada kalangan sahabat, dan Ikrimah dan Makhul pada tabi'in, dan Auza'i dan Ahmad Ishaq pada fuqaha. Ramai juga pendapatnya kata ni. Pendapat yang ketiga, yang fardunya tu bahawa disapuh hingga kedua bahu. Ni berat sikit. Ambil di tangan terus sampai atas ni. Bahu pada bahu. 3 pendapat. Jadi kita pakai pendapat pertama lah, sampai di siku lah. Iaitu pendapat Zuhri. Dan kelima, tertib. Maka wajib didahulukan menyapuh muka atas menyapuh 2 tangannya supaya wuduk lah. Amal ada tayamum pada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun daripada mani sunat ataupun dan lainnya. Jadi tertib ni sama dengan bab wuduk dulu. Turun bawah sikit ke satu. Berkata fuqaha kita Syafi'i, tertib itu adalah satu rukun daripada rukun tayamum. Seperti pada bab wuduk. Karena tayamum itu berdiri pada tempat wuduk. Apa nak berdiri? Makna menempati tempat wuduk, berdiri. Adapun bertayamum bagi hadas akbar, maka tidak diiktibarkan tertib padanya. Itu tak apa. Ada besar. Dalil di atas wajib tertib itu ialah perbuatan Nabi, kerana bahawa Nabi tidak berwuduk melainkan bertertib ia, dan tayamum itu ganti pada wuduk. Maka apabila wajib tertib pada mubdal minhu, iaitulah wuduk, wajib ia pada badal pada tayamum. Supaya bila wajib pada wuduk, wajib juga di tayamum. Atau mazhab kita tu.
Dan menunjuk atas wajib tartib itu perkataan Rasulullah pada Hajjatul Wada' ketika berkata para sahabat, adakah kami memulai dengan Safa ataupun Marwah? Kita nak bersaing ni mula mana dulu? Nabi katanya, ibda'u bima bada Allahu bih. Anaklah kamu memulai dengan barang yang Allah Ta'ala mulai dengannya. Dah mula Safa dulu baru Marwah. Inna Safa wal Marwata. Mula tu dulu. Mula Safa dulu. Dan ibrah itu dengan umumil lafzi. Ibda'u tu kali kemari bukan kalau haji umum lafaz, tidak dengan khusus sababi. Kalau sebab tu sebab haji ya, tapi umum baklah pun masuk. Kemudian bermula tertib itu wajib pada sapu, tidak pada pindah tanah, pada pendapat yang asah. Maka jikalau seorang memukul dengan kedua tangan akan tanah sekali pukul, ataupun memukul sebelah kanan dulu pada sebelah kiri, dan sapuh dengan kanan itu akan muka dan yang kiri itu akan tangan kanan ataupun akah, harus ia boleh. Karena fardu yang asli itu ialah sapuh. Pindah itu wasilah pada sapuh, dan tak lazim daripada disyaratkan pada sapuh. Disyaratkannya pada wasilah. Kalau syarat disapuh tak mesti disyarat pada wasilah. Satu pendapat. Maka biasah itu wajib bertartib pada nakal, pada pindah juga. Pindah pun tertib juga. Seperti wajib tertib pada sapuh lah. Dan ditambahi dalam kitab Majmu' 6, iaitu 5 tersebut. Tambah lagi. Dan mengkosakkan di tanah. Kena kosak tanah juga. Jadi 5 saat ni dah. Syarat selagi apa dah? Selagi kena apa? Kena kosak tanah. Qasdut turab, kena kosak. Dan dalam kitab Raudhah Nawawi kan ni 7, iaitu 6 tersebut dan tanah. Tanah tu satu rukun selagi. Maknanya dalam kitab Majmu' tu kena ni rukun dia. Dalam kitab Raudhah 7. Tambah dah tu. Tambah dah. Bawah tu kita nakal pendapat. Ibaratlah kitab Muriyah Sadaq tu dah. Baca sendiri situ. InsyaAllah. Kita lekas-lekas sikit. Dan jangan dikerjakan 2 fardu dengan tayamum yang satu. Apa makna? Tayamum sekali ni boleh buat ya semaya. Mana kali kita jamak pun kena 2 kali tayamum juga. Kita nak buat sekali, nak buat 2 tak boleh. Bahkan dikerjakan satu fardu juga dan barang dikhandakinya pada segala sunat. Sunat apa? Yang sudah masuk waktu dulu pada tayamum. Mafhum di situ kalau tak masuk waktu tak boleh. Masuk waktu dah. Tetapi jika ada semaya yang kedua itu mu'adah, semayanya diulangi, dihimpunkan dia serta asalnya dengan tayamum yang satu. Tak apa dah. Semaya mu'adah ni, dia sunat mu'adah ni. Kita semaya dah sore. Nampak dia berjemaah mari kita nak buat pula. Tu mu'adah. Maka semaya mu'adah ni mengikut pendapat yang muktamad dan mazhab kita yang jadi fardunya semaya mula-mula, yang kedua jadi sunat. Adakah boleh kita pakai tayamum yang satu? Ya boleh. Nampak tak dah? Atau mu'adah. Kerana semaya mu'adah itu jatuh sunat. Dan jika diniatkan padakan fardu sekalipun, masa kita niat fardu lah, tapi jatuh sunat lah. Bawah sikit. Yakni tak harus bagi orang tayamum itu bersolat dengan tayamum yang satu itu lebih daripada satu fardu. Maknanya yang boleh ya. Kerana bahawa ia taharah darurah, maka tidak boleh dia bersolat dengan dia dengan taharah darurah ni, dengan tayamum yang satu tu lah, 2 fardu. Dan kerana perkataan Ibnu Umar, yatayammamu li kulli salatin wa illam yuhdis, bertayamum oleh seorang itu bagi tiap-tiap semaya, dan jika tidak berhadas sekalipun kena tayamum semula juga, bukan nanti berhadas dak. Dan maka tidak harus himpunkan antara 2 fardu dengan tayamum yang satu. Peheh atas pun tak apa dah, bawah tu
Sama adalah keduanya pada satu waktu kita ni. Satu waktu ataupun dua waktu kita tu kekuk mana waktu. Okey. Qada ataupun tunai. Seperti itu apalah. Seperti itu juga tu kita nak juga. Okey juga. Seperti itu juga. Tidak harus dihimpunkan dengan tayamum yang satu itu akan dua tawaf yang fardu kedua. Tawaf fardu dua-dua nak himpun tayamum yang satu tak boleh. Dan tidak tawaf dan tidak salah yang fardu kedua. Kita nak buat tayamum satu, tawaf sah semaya sah tak boleh. Hak fardu. Kita nak buat ginilah tiga masalah. Tayamum sekali nak buat dua semaya fardu tak boleh. Tayamum sekali nak buat dua tawaf fardu tak boleh. Tayamum sekali nak buat semaya sah tawaf sah campur tak boleh. Tiga masalah saja. Nak himpun tak boleh. Di sana dan bagi tayamum itu bersolat dengan tayamum yang satu itu akan satu fardu dan beberapa nawafil yang ia kandak. Sebut lepas dah tadi tu sebelum fardu ataupun kemudian dan baginya bersolat fardu dan tawaf sunat. Apa? Dan baginya bersolat segala nawafil. Karena nawafil itu tidak tersakak, dia banyak. Dan seperti demikian itu juga harus solat jenazah dengan tayamum yang satu. Ataupun satu fardu dan solat jenazah dengan tayamum yang satu. Boleh tak? Apa? Pasal dia itu diharuskan. Karena solat jenazah itu seperti sunat. Padahal dia fardu kifayah lagi mari. Pada pihak harus tinggal. Mereka apabila tertakying atas seorang. Dah tak ada orang lain. Dah tu fardu in lah. Pihak tertakying atas seorang. Dalam kampung tu ada orang mati kita seorang. Tu bukan fardu kifayah dah. Fardu in. Maka bila fardu in kalau kita tayamum satu nak maya jenazah ti nak maya fardu tak boleh. Pasal tertakying atas kita. Hak kata boleh tu, hak tidak tertakying. Maknanya ada ramai lagi. Ketahui olehmu bahawasanya telah ijma' segala ulama' bahawasanya tayamum itu tertentu ia pada muka dan dua tangan juga. Hak lain tak dah. Anggota dia dua tu dah. Dan jika tayamum itu pada hadas besar sekalipun, maknanya tak mesti berguling. Dua tu juga. Dan sunat tayamum itu beberapa perkara. Hanya sunat. Supaya tadi juga nampak ni. Setengah daripadanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tak kala mula pukulnya. Dan setengah daripadanya menyapuh muka pihak atas ke bawah. Jangan bawah ke atas masuk lubang hidung. Atas turun bawah. Setengah daripadanya mendahulukan menyapuh tangan kanan atas yang kiri. Sunat. Dan mensedikitkan debu. Jangan guna banyak. Dan dijarangkan anak jari. Dan rapak genggai sikit. Dan menyelatiakan anak jari jika mudah sampai debu antaranya. Dan jika tidak maka wajib ia. Kalau tak sampai lah, wajib menyelati. Dan menghadap kiblat dan ghurrah dan tahjil supaya semaya. Dan beberapa perkara lagi hendak ditutup di dalam kitab yang panjang-panjang lah. Sini kita alus lah. Aku satu di sana belum kita baca. Dan jikalau bagi orang yang junuk sekalipun, yakni pada perempuan yang haid dan nifas, apa sekalipun, sunat mengucap bismillah. Padahal dia haid dan nifas. Tapi dan isyarat dengan lafaz jikalau tu, kelimah jikalau kalau kita sebut sana ni, kepada khilaf demikian itu baginya. Maka kata kil tidak disunatkan mengucap bismillah bagi orang berjunuk. Jadi salah kata jikalau tu panggil lau. Lau tu ghayatun lirraddi. Bila kita ngaji Arab, ghayah untuk menolak ke pendapat. Karena nazam bismillah itu nazam Quran. Dan kata kil aulanya bahawa berkata bismillahil azim. Tu. Alhamdulillahi alal Islam. Gitu. Dibuka dalam kitab Hasyiah Tarmasi, syarah kepada Hasyiah kepada Minhajul Qawim bagi Mahfuz At-Tarmasi, ulama Indonesia ni. 7 jilid Tamak Darul Minhaj. Dan disebut dalam kitab Majmu' Nawawi
bahawa tersimpan orang berjunuk itu di atas sekurang-kurang tasmiyah bismillah, tak apa dah. Akan tetapi pendapat yang rajih bahawa mendatang dengan yang akmal juga bismillahirrahmanirrahim, bismillah cukup ah. Dan dikosak zikir ataupun itlaq, atau lagi tak majmu'. Bermula yang membatalkan tayamum itu 3 perkara benda hak batal tayamum. Pertama, segala membatalkan wuduk dululah. Tengok semula lah, tengok sendiri. Hak batal semaya. Maka manakala tayamum seorang kemudian maka berhadah ia, batallah tayamumnya yang ada ia pada hadah asghar. Dan tidak batal tayamum yang daripada hadah akbar. Kita mandi wajib, kita tayamum, kita ketuk mendak atas dah, bukan nak kena tayamum semula. Ya kita kena mandi junub, air tak ada, kemudian kita gantikan dengan tanah tayamum 2 anggota tu juga. Tiba-tiba sudah tayamum kita berketuk dan kita berak kecing, adakah kena tayamum semula? Tak dah. Apa kata batal? Tayamum kerana hadas kecil batal tu. Apa kaedah sah. Dan kedua, mengetahui akan ada air. Ini yang kedua. Mengetahui akan ada air. Batal juga. Dan jika sedikit sekali pun. Kita tayamum dah. Kita tengok dia ponggak kereta. Air ada ni sebotol ni. Batal lah. Dan air ni kita tak perlu minum dah. Kita nak buat guna tayamum. Wuduk. Batal lah. Hingga jika berkata seorang bagi perhimpunan orang tayamum, aku mengharuhkan kamu air ini, padahal memadai seorang juga, batal tayamum sekalian. Air dasar ya. Orang perlu 10 orang. Kalau kita kira, kalau ambil ais maya pada sore, yang 9 lagi tak ada dah. Fak demo 10 orang tu, air ni kawai halal untuk ambil ais maya, patah habis. Atas habis lah. Bukan batas sore tak. Padahal yang boleh buat sore lah. Batas habis. Sudah. Itu mana padahal memadai sore juga. Batal tayamum sekalian. Punah belakang. Ke satu turun di bawah. Maka jika melihat air tengah-tengah bersalah. Dan ada semaya nampak air. Maka tidak batal tayamumnya dengan nisbahnya bagi orang Syafi'i. Kalau orang Syafi'i tak apa tak atas. Di sisi ulama Syafi'i. Karena bahawasanya diizin baginya dengan masuk pada solat dengan tayamumnya. Pada Syafi'i. Dan asalnya itu kekal demikian izin itu. Dia tak batal di tengah-tengah dah lah. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Janganlah kamu batalkan amal-amal kamu. Teruskan semaya. Dan batal solat orang yang bermukim di sisi ulama Syafi'i, orang tidak musafir. Kita duduk rumah, kita semaya dengan tayamum. Bila nampak air, batal. Pasal kita tidak musafir. Jika ia melihat air pada tengah-tengah semaya. Adapun jika melihat ia akan air kemudian pada selesai solat, sudah semuanya baru nampak air. Maka jika ada ia kemudian pada habis waktu solat, nescaya tidak diadahkan solatnya dengan ijma' ulama. Dan jika ada ia dalam waktunya, waktu masih ada, nescaya tidak diadahkan solatnya di jumhur ulama selain daripada ulama Syafi'i. Adapun ulama Syafi'i, mereka berkata orang bermukim itu diadahkan solat, kena buat semula. Bermukim lah. Sudah semaya, nampak air, waktu banyak lagi, buat semula. Buat dengan wuduk. Tidak yang ada orang musafir, yang tidak deraka dengan safarnya. Habis kata. Dan seumpama mengetahui itu waham. Waham tu berasa. Seka berasa-berasa. Akan ada air. Maka setengah daripada waham itu melihat akan kafilah. Rombongan yang musafir itu kafilah. Apa dia musafir, kata mari ada air tu, puasa. Kafilah. Ataupun awan yang tebal, tiap awal atas langit, nampak rasa macam nak turun hujan.
pada hampirnya, ataupun alung-alung. Alung tu lah, apa dia panggil, lambai nampak macam panas pengak air. Tu alung-alung. Dia panggil riak panas waktu tengah matahari, lambai. Dan lainnya daripada bagai di waham ada air sertanya, padahal tayamumnya sebab ketiadaan air, batal tayamum, batal. Jika ada ia dulu pada masuknya pada semaya, makna kalau masuk dah tak apa, belum semaya, dengan bawa ada ia dulu pada ra akbar, Allah, tak masuk semaya gitu. Apa ni? Jika ia dulu dari sebab batal semaya, jika ada ia dulu daripada masuknya pada semaya, lagu mana belum masuk semaya, dengan bahawa ada ia dulu pada ra akbar, tak sebut akbar lagi, Allah tak masuk semaya gitu. Bila kata bar, itu masuk dah, dikira di ra akbar, ataupun serta sekali. Maka jika diketahuikan ada air, kama dia pada masuk ia pada semaya, masuk semaya dah, air kata ada, tahu, dan adalah semayanya daripada bagai tidak gugur fardunya dengan tayamum. Makna dia kena qada semula lah. Semaya dia ni kena qada semula ni, tayamum ni. Tu tidak gugur. Seperti pada tempat yang golek ada air padanya. Maka semaya tu batal. Punah pada ketika itu dua. Buat semula. Ataupun adalah semaya pada bagai yang gugur fardu dengan tayamum. Semaya hak ni tak kena qada dah. Seperti semaya pada tempat, bukan tempat yang golek tidak air padanya, hak tu dia panggil semaya yang gugur fardu. Lagu mana hukum? Atau bersamaan, maka tidak batas semaya. Hak tu terus walaupun kita nampak air, walaupun kita tahu air, sama ada fardu ataupun sunat. Dan jika tayamum seorang kena sakit dan umpamanya, kemudian maka diketahui ada air, batal tayamum. Apa ni? Tidak batal tayamum. Habis kata. Ketiganya riddah wal iyazabillah. Maka satu, maka manakala murtad ia pada pertengahan ibadat, tengah-tengah buat ibadat murtad, batal barang yang sudah perbuatnya. Dan jika murtad kemudian daripada sudah perbuat sekaliannya, maka batal sekaliannya. Ini kata batal belaka lah, tak. Karena tayamum itu mengharukan semaya, dan murtad itu menafikan dia ke semaya. Salahnya pada wuduk dan mandi tidak membatalkan keduanya oleh murtad. Masalah mandi dengan wuduk ni, kalau murtad lepas pada ambil wuduk, tak batal wuduk dia. Sebab dia bukan sebab mandi, sebab wuduk dak. Faham tak? Orang ni ada air semaya murtad, ada kejatuhan semaya dak, apa boleh semaya tak? Tak boleh nak mengucap semula. Apa? Tak serupa tu, tak serupa lah. Tengok sini. Bersalah pada wuduk dan mandi, tidak membatal keduanya wuduk dan mandi oleh murtad. Dia mandi wajib, sudah mandi jadi murtad. Adakah bila masuk Islam kena mandi semula? Tak dah. Tak kena mandi semula, tak dah. Tapi honing masalah tayamum ni tak boleh. Dia kena, dia jatuh. Bila murtad dia panggil batal tayamum dia. Tayamum dia batal. Dia tak serupa dengan sebab tayamum di sini makna perkara yang membolehkan semaya. Jadi murtad tu yang menafikan semaya. Belawai dua tu. Nah, tak sama, tak sama dah. Apabila selesai daripada keduanya mandi dan tayak mandi dan wuduk, bersalah pada pertengahan. Tengah-tengah duk buat tu lah itu. Hak sana masalah selesai dah. Maka membatal kedua. Tengah-tengah duk ambil air semaya mah murtad, habis punah. Tengah-tengah duk mandi tak kata molek, murtad, habis punah mandi tu. Atau tengah-tengah dia panggil. Demikian lagi wuduk orang salisul bauli dan yang umpama seperti hukum orang tayamum. Babul haidi wan nifasi wal istihadah. Ini bab menyatakan hukum haid, nifas dan istihadah.
Bermula hi itu darahnya keluar pada perempuan yang umurnya 9 tahun takriban. Bila kata takriban ni bukan tahdidan dah, takriban. Bukan darah penyakit, bukan dengan sebab wiladah. Penyakit tu setiap Allah. Dah tu. Dan jika dilihatkan dia sebelum umur sempurna, sebelum sempurnanya dengan kurang pada 16 hari, masalah bawah. Ada lagi 16 hari nak sampai umur, mari darah. Dan adalah darah itu maka ada darah itu ataupun 16 hari. Bahkan lebih 17, 18. Jadi hak atas masalah tu kurang pada 16 tu, 15. Gini, budak tina ni dah 15 hari nak sampai tahun, mari darah. Hukum dia. Budak tina ni kita katanya masa tu 18 hari, 19 hari mari darah. Darah gapo? Maka adalah darah itu darah pasik. Bukan kan? Dia beza situ. Sebab masalah hak takriban dah. Dan tidak kesudahan bagi umur ha balik tua tu dikira kadang-kadang 50 habis dah, kadang-kadang 60 ada lagi kesudahan balik umur. Akan tetapi galik umur putus itu 62 tahun. Hak 50 ada. Dia panggil sinul yaksi. Ada masalah hari ni. Payah juga masalah hari ni tu. Masalah ke taman dia panggil. Orang tina dikasih, dikerakkan akan sari anak rahim dia. Bila beranak ramai hospital kerak. Orang tina bila kerak tu dia tak mari darah masalah nak jadinya bila tok laki dia tolak tu edah dia tu masalah. Bila tok laki tolak edah dia tu salah satu kuruk dan dia tu tak mari dah nak berlaki lain lagu mana. Tu. Kalau mengikut dalam kitab Bajuri dikirakan sinul yaksi. Kanyo laning umur 25 bujed dah. Potong dah taman kerak dalam dah. Tak mari dah. Bila tak mari, bila suami tolak, maka nak berlaki tak boleh. Tunggu umur sampai 62 tua gelabak situ lah. Itu masalah orang kerak potong dalam tu. Apa je kira tu salah satu kuruk. Bila 3 kuruk, tak mari, nak kira tak boleh. Kena kira umur habis hak tu ibaratlah kitab Bajuri. Kalau kira hak lain tak tahulah, hak jumpa lagu tu. Jadi nyanyolah sikitnya, masalah tak mari orang muda-muda lagi lah. Dan nifah itu darah yang keluar mengiringi adah, dengan bahawa adalah keluar dulu daripada lalu masa 15 hari daripadanya. Itu wiladah. Apa ni darah nifah? Tengok bawah. Ada pun masalah perempuan yang membelah perut ketika beranak. Ni masalah penting juga ni. Orang tina beranak belah. Beranak belah. Ya beranak belah ni darah tubik juga, tapi tubik ke harak je. Mengikut nas ulama Hanafi, bahawa apabila beranak ia daripada pusat, dia belah tak pusat ni, yakni dibelahkan perut daripada pusat dan mengalir darah daripadanya, maka bukan ia nufasa, itu bukan nifah. Jadi kita sebut bukan ia orang yang mempunyai luka sahibu jarhin selama tidak mengalir darah itu pada farak. Darah tubik kat tempat luka tu bukan nifah. Tapi sebut oleh kitab fiqh mazahibul arba'ah tu, walaupun tubik di farak sekalipun dia bila kata bukan nifah. Jadi oleh kitab tu sebuah tu, lain tak jumpa tu. Oleh kitab fiqh mazhab pak tu bagi buka tengok satu tajuk masalah dia, masalah belah. Maka di situ dia hukum dalil pun tak ada waris pada katanya laisat nufasaa, bukan darah nifah situ. Walaupun tubik di farak sekalipun. Sini dia kira kalau tubik di tempat luka di tempat belah, maka bukan nufasa. Tapi kalau mengalir di farak, itu dikirakan nufasa. Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah dibuka jilidnya 41. Kitab ni 45 jilid ni. Kitab ni 45 jilid, dibuka tengok sana. Dan jika ada ia kamar daripada lalu masa tersebut adalah ia darahi dan tidak nifah baginya.
Dan darah yang keluar dulu daripada wilah dan darah yang keluar serta dengan anak itu. Darah gapo tu? Tubik belum beranak sekali dengan anak, darah gapo? Tidak dinamakan darah nifas, hanya darah fasik jua. Darah fasik wajib semaya. Orang tina akan belum pada beranak tu mari tunggu darah. Berartilah siapa boleh, siapa kamduk dah, belum sakit perut tu tubik darah sikit-sikit dah. Darah berapa? Darah fasik. Apa hukum? Semaya kena qada tu. Abak bukan darah nifas, dah. Panggil darah fasik. Jikalau tidak berhubung dengan haid yang dulu. Dan jika berhubung dengan haid, ada yang darah haid. Kalau iktibar kata perempuan yang buting mari haid. Tapi jangan nak ada lah orang tina buruk sahih tak hari dah. Kalau berlaku ulama yang mengatakan perempuan yang buting mengandung tu haid mari, maka darah sebelum beranak tu kalau berkait dengan haid dihukumkan haid. Haid lagi dalam masa haid lah. Dalam masa tempoh haid dibinakan atas bawah seperempuan yang buting datang haid. Tapi jangan nak ada ni. Inilah kaum yang asah. Dan istihadah itu darah penyakit yang keluar ia lain daripada masa haid dan nifas. Darah apa lagi tak Bahru Mazi dia sebut lah. Apa? Ya bukan pengira mustahadah. Tak ingat dah. Ada kitab Bahru Mazi sebut bukan darah istihadah. Apa? Tak ingat lah. Haji lepas baru ni. Ada lagi nama dia. Istihadah tu bahasa Arab. Darah semandi. Apa dia sebut lah. Kalau Bahru Mazi tu dia sebut nama suku. Bukan darah istihadah tak. Tak ingat lagi. Dia bukan panggil istihadah. Kalau kitab Bahru Mazi tu dia panggil nama Melayu nama lain. Tak ingat nak kata. Tak ingat Ada sebut lain luah di situ. Seperti bahawa ada yang kurang pada sehari semalam. Istihadah tu. Ataupun melampaui 15 hari 15 malam. Jelas juga. Iaitu masa yang kurang pada sekurang-kurang haid. Dan masa yang lebih pada sebanyak-banyak nifas. Lain daripada tu dia panggil istihadah belaka lah. Iaitu lebih pada masa 60 hari dan 60 malam. Itu istihadah. Demikian lagi jika melihat darah oleh perempuan yang kecil dan perempuan yang putus asa daripada haid, dinamakan sekalian itu darah istihadah. Maknanya kena semaya lah kalau orang tua dah. Dia mau 60 dah, apa 70. Lepas tu nampak darah. Umur sinul yaksi tadi 62. Ada setengah mengatakan 55. Dia boleh kita bajuri. Jadi kita berlaku kata 62 tadi. Makna kalau lebih pada umur tu 70 nampak darah, maka darah tu panggil darah istihadah, wajib basuh semaya tu. Tak boleh tinggal. Maka satu tu ke bawah. Hak ni. Yakni adapun kita tengoklah kita tinggal apa ada bawah dah. Adapun tahun putus asa perempuan pada haid itu 62 tahun pada ghalib, tetapi tidak hak bagi akhir haid. Seperti kata Mawardi, hanya selama ada ia hidup dapat datang haid. Bila dia hidup boleh dia mari haid. Cuma ghalib 62. Maka tidak berlawan ni antara keduanya ini, yakni 62 pada ghalib dan dapat haid selama ada hidup itu pada 5 juga. Itu tak berlawan, tak nakuk ke apalah. Dan tidak menegah daripada semaya dan puasa dan lainnya. Orang perempuan mustahadah ni kena semaya, kena puasa. Maknanya kalau suami dia nak setubuh pun tak ada apa, kena basuh dulu lah. Kena basuh-basuh tu kena sipam molek sikit lah. Mungkin tak. Tidak menegah kepada dah. Dan hendaklah membasuh oleh perempuan yang mustahadah itu akan paraknya. Ni cara dia, ni kefiat dia. Dan disumakkan dia akan parak dengan umpama kapah. Dan diikatkan dia, ini akan mana ikat parak ni, mana katuk molek lah, potepek itulah. Dan mengambil wuduk kemudian pada masuk waktu semaya dan semaya ia dengan segera. Itu cara dia. Dia nak waktu dulu.
Masuk waktu, basuh, buhapah, bi'as maya, pakai kano telkung, Allahu Akbar. Selalu, tak boleh main lah. Gitu ya. Bermula masa sekuat-kuat sehari semalam tu tabik dia. Dan sebanyak-banyaknya itu 15 hari 15 malam. Dan yang ghalibnya 6 hari 6 malam. Ataupun 7 hari 7 malam. Akan satu turun di bawah, dalil semua itu adalah istiqra'. Istiqra' ni mana dia panggil memeriksa dan buat ulang kaji dah. Buat kaji dia daripada Imam Syafi'i. Dia tanya ke satu perempuan, satu orang, itu istiqra' dia panggil. Dan mereka yang bermuafakat dengan Imam Syafi'i. Karena tidak dhabit baginya dari segi lughah, pada segi bahasa dan syarak. Dia tak ada hak tu panggil istiqra'. Dalilnya lagi dalil masa sekurang lah. Masa hil. Kerana hadis Nabi SAW beliau bersabda bagi Hamnah binti Jahshin ketika ia menanyakan Nabi, tahayyadi fi ilmillah sittata ayamin aw sab'atan summa tasili wa salli 24 yawman summa salatatan wa 20 yawman kama tahyahidun nisa'u ila akhirih. Hendak jadilah diri engkau itu yang haid pada ilmu Allah di dalam 6 hari ataupun 7 hari. Kamu hendaklah engkau mandi dan bersolat 24 hari ataupun 23 hari. Kalau berlaku 7 hari. Kalau berlaku 15 hari, maka suci 15 hari. Seperti mana haid oleh perempuan dan suci mereka itu. Bagi masa haid mereka dan suci mereka. Dan masa sekurang-kurang toho iaitu perceraian antara dua hari 15 hari 15 malam. Hak ni sekurang, hak balik banyak tu tak ada hak. Dan tidak hak bagi sebanyak-banyaknya masa toho. Dan terkadang setengah perempuan tidak haid ia, kadang-kadang tak mari terus pada. Tak biasa mari haid pada kadang-kadang. Ke satu turun di bawah. Mengikut pendapat ulama kita Syafi'i, bahawa sekurang-kurang toho antara dua hari itu ialah 15 hari. Berdalil oleh mereka itu dengan bahawa di dalam sebulan itu ghalib tidak sunyi pada haid dan toho. Ghalib dia kena ada haid. Dan apabila adalah sebanyak-banyak haid 15 hari, nescaya lazim bahawa ada sekurang-kurang toho itu 15 hari juga. Dan tak sakat bagi sebanyak-banyak toho dengan ijma' ulama'. Balik banyak tak ada terhak toho. Terkadang tidak datang haid perempuan itu dalam umurnya malaikat sekali dua. Ada juga kadang-kadang sekali yang mari, lepas tu tak biasa mari. Dan terkadang tidak datang haid langsung daripada awal hingga mati. Ada juga. Ambil di budak tak ada biasa mari haid. Ada juga, tapi tak banyak lah. Ada berlaku juga lagu tu. Kedua tu disebut oleh kitab Syargawi Tahrir. Bukan tabak dalam 4 jilid, tabak 2 jilid dah. Tabak dalam kutub 4 jilid tu bukan. Hak tu subhan lain. Berkata Ibnu Qasim Al-Ghazi, terkadang berhenti perempuan sepanjang masa tidak datang darah haid seperti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Hak tu tak hari, sebut lagi kitab Tahrir. Dan masa sekurang-kurang nifah itu satu lahzah dua sekejap dah mari. Bukan kata sehari semalam tak lah. Dan dikala sedikit darah sekalipun. Dan sebanyak-banyak 60 hari 60 malam. Dan yang ghalib 40 hari 40 malam. Gitulah. Darah nifah. Akan satu kita beradu dulu kata sikit lagi. Telah ittifaq fuqaha di atas bahawasa tidak hak bagi sekurang-kurang nifah. Mereka ulama kita Syafi'i mereka berkata sekurang nifah itu satu lahzah ataupun daf'ah. Sekali tubik. Kerana terkadang bersaling perempuan itu dan tidak dilihatkan darah sedikit pun ada juga ada kadang. Kerana diriwayatkan tak terpikir. Kerana diriwayatkan bahawa
ambil Melayu lalu. Seorang perempuan bersalin ia pada zaman Nabi dan maka tidak melahapkan darah. Maka dinamakan dia Zatul Jufuf. Jafun tu mana kering. Kering, tak ada darah. Dan tetapi berselisih mereka itu tentang sebanyak-banyak nifah. Satu jemaah pada ulama berpendapat bahawa sebanyak-banyak nifah tu 40 hari. Banyaklah tu. Kata Imam Tirmizi telah ijma' ahli ilmuwan daripada sahabat Nabi dan mereka yang kemudian pada mereka itu ijma' di atas takluk situ bahawa nufasa itu meninggal dia akan solat selama 40 hari. Melainkan bahawa melihat ia akan tuhur sebelum demikian itu. Maka mandi ia dan bersolat ia. Tak siapa pun tak apalah kalau bergaduh dah. Kata Abu Ubaidin, dan di atas ini berlaku satu jemaah pada ulama. Dan diriwayatkan ini daripada Umar dan Ibn Abbas, Utsman ibn Abil As, Abdullah bin Umar dan Anas dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum, dan dengan dia berkata Thawri dan Ishaq dan ulama Hanafi dan juga Hanabilah macam ni. Mereka berdalil dengan bagai meriwayat oleh Abu Kathir ibn Ziyad pada Masah Al-Azadiyah daripada Al-Azadiyah daripada Ummu Salamah berkata ya kanatu fasak. Maksudnya lakah-lakah Arab adalah nufasa di zaman Nabi itu duduk ya 40 hari 40 malam. Jadi orang ni ulama yang mengatakan paling banyak 40 hari. Hak kita ni 40 hari tu. Bawah. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mereka berpendapat bahawa sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. Sebut di Wisyak Prahatah. Kata ulama Syafi'iyah golek nifas itu 40 hari. Hak golek tu. Bermula sekurang-kurang puting itu 6 bulan 2 lahzah. 6 bulan 2 lahzah. Lahzah masuk benih, lahzah beranak. Tu 6 bulan 2 lahzah paling kurang. Maknanya kalau tak sampai 6 bulan bukanlah tu. Dan sebanyak-banyak 4 tahun. Sebanyak puting orang mengandung 4 tahun. Kata setengah Imam Syafi'i 4 tahun. Sahih ke tak wallahu alam tak tahu. Tapi ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i itu puting dan perut ibu 4 tahun. Demikian juga imam yang lain pun mengatakan 4 tahun. Dan yang goleknya 9 bulan. Golek dah tu. Kita bergaduh setakat tu dulu. Bermula hari dengan sebab akhir dan nifah. Wallahu alam. Kita sambung pas maya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana fatul arifina wa qulubana ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.